Kisah Rasul-Rasul. Kisah Rasul-Rasul 1. Saudara Theophilus yang terhormat, di dalam kitab saya yang pertama, saya telah menerangkan segala perkara yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sejak dia memulakan pekerjaannya, sehingga pada hari dia diangkat ke syurga. Sebelum Yesus diangkat ke syurga, dia dengan kuasa Roh Allah memberikan petunjuk kepada rasul-rasul yang telah dipilihnya. Selama 40 hari setelah kematiannya, banyak kali Yesus menunjukkan diri dengan nyata sekali kepada rasul-rasul itu, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahawa dia benar-benar hidup. Mereka melihat dia, dan dia berkata-kata dengan mereka tentang pemerintahan Allah. Apabila mereka berkumpul, Yesus memberikan arahan ini kepada mereka. Janganlah tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah pemberian yang sudah dijanjikan oleh Bapa-Ku dan yang sudah aku beritahukan kamu dahulu. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi beberapa hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Allah. Apabila rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, adakah sekarang Tuhan mahu memulihkan pemerintahan bangsa Israel? Yesus menjawab, Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa-Ku, kerana hal itu haknya. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke hujung bumi. Setelah Yesus berkata demikian, dia diangkat ke syurga, sementara mereka memandang dia. Lalu awan menutupi dia daripada pandangan mereka. Mereka masih memandang ke langit, sementara Yesus diangkat. Apabila dengan tiba-tiba 2 orang berpakaian putih berdiri di sisi mereka. Hai orang Galilea, Kata kedua-dua orang itu, mengapa kamu berdiri menengadah ke langit? Yesus yang kamu lihat diangkat ke syurga akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat tadi. Kemudian, rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, yang kira-kira 1 kilometer jauhnya dari bandar. Setibanya di Yerusalem, mereka pergi ke rumah tempat mereka menumpang, lalu naik ke bilik di tingkat atas. Rasul-rasul itu, Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfius, Simon Patriot dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka sering berkumpul dan berdoa bersama-sama wanita-wanita, termasuk Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Beberapa hari kemudian, pengikut-pengikut Kristus berkumpul. Kira-kira 120 orang pengikut hadir dan Petrus berdiri untuk berkata-kata. Dia berkata, Saudara-saudara, apa yang tertulis di dalam Alkitab harus berlaku. Dahulu Roh Allah melalui Daud bernubuat tentang Yudas yang memimpin kumpulan orang yang menangkap Yesus. Yudas salah seorang daripada kita, kerana dia pun dipilih supaya bekerja bersama-sama kita. Yudas membeli sebidang tanah dengan upah yang diterimanya kerana melakukan perbuatan jahat. Di situ, dia jatuh lalu mati. Perutnya terbelah dan isi perutnya terburai. Semua orang yang tinggal di Yerusalem mendengar kejadian itu. Itulah sebabnya, dalam bahasa mereka sendiri, mereka menamakan tanah itu Akeldama, yang bererti tanah darah. Petrus berkata lagi, Hal itu berlaku kerana di dalam kitab Mazmur tertulis, Biarlah rumahnya menjadi kosong, janganlah tempat itu didiami orang. Ada tertulis juga, hendaklah orang lain mengambil alih tugasnya. Oleh itu seseorang harus menyertai kita untuk menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit daripada kematian.
orang itu haruslah salah seorang daripada orang yang sentiasa bersama-sama kita pada masa kita mengikut Tuhan Yesus ke serata tempat. Dia harus sudah menyertai kita sejak Yohanes membaptis orang, sehingga pada hari Yesus diangkat ke syurga. Orang yang hadir di situ mencadangkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas, dia juga dipanggil Justus, dan Matias. Lalu mereka berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui hati semua orang. Yudas sudah meninggalkan tugasnya sebagai rasul dan sudah menerima ganjarannya. Tunjukkanlah yang mana antara 2 orang ini yang akan Engkau pilih untuk menjalankan tugas itu bagi menggantikan Yudas. Kemudian, mereka menentukan pilihan dengan undi dan Matias terpilih menjadi rasul untuk menyertai 11 orang rasul yang lain.